السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-musliman al-hati dan dikasihkan, kita masuk kepada ayat 43 dan 44. Dan aku yang lalu saya telah pun jelaskan bagaimana memahami peristiwa keterlupaan yang berlaku itu dikaitkan dengan Nabi Yusuf, dan dengan sebab itu baginda dihukum beberapa tahun lagi. Itu merupakan pendapat yang kurang tepat, pendapat yang ditolak oleh para muhaqqiqun. Jadi dalam ayat ke-43, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. صدق الله العظيم. Raja berkata kepada orang yang terkemuka dari kaumnya, sungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, dan 7 butir lainnya yang kering. Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tafsir mimpiku ini, jika kamu dapat mentadbirkan mimpi. Mereka menjawab, itu hanyalah mimpi-mimpi kosong yang kami sesekali tidak tahu tafsir mimpi itu. Baik, jadi telah saya terang kepada tuan-tuan, Nabi Yusuf AS berada dalam penjara dalam ayat yang disebut oleh Allah SWT, falabisa fi sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf telah pun terus berada dalam penjara sama bid'a sinin, berarti angka antara 3 hingga 9. Setengah para ulama mengatakan 7 tahun. Jadi peringkat pertama 5 tahun, sehingga 2 orang itu dikenakan hukuman, dan kemudian tambah lagi 7 tahun jadi 12. Wallahu alam. Ini kata para ulama tafsir, contohnya Imam Abu Mansur Maturidi dan tafsirnya, bid'un ini sama ada 5 ke 7 ke 3 ke, walakin la na'lam zalika wa laysa lana ila ma'rifati zalika hajatun siwa anna fihi annahu labisa fihi hinan. Cukuplah untuk kita kata madailah apa yang Allah sebut itu, angkanya tidak kita ketahui 3 ke 5 ke 7 ke, tak ada apa implikasi kepada kita sekalipun melibatkan angka ini. Madailah untuk kita kata, maka baginda berada dalam penjara tambah lagi kepada waktu yang asal, kepada waktu berikut akibat daripada kawan ini terlupa. Dan suka untuk saya ingatkan perkataan bila Allah menyebut fa'ansahu syaitanu dzikra bihi dalam ayat yang lalu. Jadi adhafal insa, Allah SWT menyandarkan dalam konteks kata-kata ini, cerita ini kepada syaitan. Samalah kalau kita lihat sebagai contohnya dalam surah Al-Kahfi, bila wama ansani hu ila syaitanu an azkurah, kisah tentang pemuda yang menemani Nabi Musa AS ketika mencari Khidir alaihi wassalam, Yusha' bin Nun itu, maka ikan itu terlepas. Ditanya oleh Nabi Musa AS, keluarkan ikan. Jawapannya, Allahu Akbar, ikan dah terlepas, ikan itu masuk ke dalam lautan, maka saya terlupa kerana syaitan. Wallahu alam. Jadi kita dapat lihat segala benda yang buruk, kullu syarrin yakunu minasyaitan li'annahu yukhtir bibalihi wa yakzifu fi qalbihi wa yuwaswisuh. Kerana syaitanlah yang masuk dalam hati manusia untuk menimbulkan waswas, menimbulkan prasangka, menyebabkan orang terlupa. Thumma yakunu min 'abdi al-azima ala zalika wal fi'l. Kecuali lah bila seseorang itu minta kepada Allah petunjuk dan juga ada kekuatan untuk melakukan, maka kita dapat lihat faidatun nisyan, kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wallahu alam, kata beliau, wa anna Allah Ta'ala arada an yuzhir ayata risalatihi wa hujjatihi wa hujjata nubuwwatihi bi kaunihi fi sijni wa yuzhir bara'atahu fi sya'ni tilka al-mar'ati bi syahadati ulaika niswan wa zalika ilmu al-ahadith allati zakar wa ru'ya allati abbaraha. Allahu a'lam. Ini beradanya Nabi Yusuf dalam penjara itu untuk satu tempoh lagi, ini manfaat ataupun hikmah di sebalik apa yang berlaku itu Allah yang tahu. Bahawa dengan cara itu Nabi Yusuf AS akhirnya barulah terpanggil masyarakat bila mereka mendapat mimpi raja itu tak tahu nak ditakwilkan, maka di saat itulah bebasnya Yusuf AS, dan baginda telah pun terbukti dibebaskan dari tuduhan berkenaan dengan orang perempuan itu, usaha orang perempuan itu untuk konspirasi terhadapnya yang telah kita bincangkan. Nanti ada lagi bahagian kedua, pengiktirafan yang berlaku. Jadi dalam ayat yang ke-43, 44 ini menunjukkan kepada kita apa yang dilalui oleh raja. Berpindah kepada topik yang baru, berapa lama Nabi Yusuf berada dalam tahanan kita telah jelaskan tak diketahui.
Namun demikian, tempoh bid'un itu memang tidak kurang dari 3 tahun. Kerana bahasa Arab menyebut perkataan bid'un. Jangan salah baca bud'un pula ataupun bad'un. Ini bahasa Arab punya kelebihan tuan. Sebut bad'un lain maknanya. Bid'un angka di antara 3 hingga 9. Kalau sebut bud'un pula jadi lain maksudnya. Bud'un dah jadi aurat pula tuan-tuan. Kalau juga kita sebut perkataan barun. Barun makna daratan. Kalau sebut burun dah jadi bijirin. Kalau sebut birun pula kebaikan. Tengok tu. Hebatnya bahasa Arab. Perubahan baris menyebabkan perubahan makna. Jadi semasa dalam tahanan itu, pemimpin besar Mesir yang digelar Raja Malik ini, namanya Rayyan ini telah kita bincangkan, Al-Imliq ini, beliau mimpi, dia ceritakan kepada orang dekat-dekat dengannya. Mungkinlah orang jadi pandai ke, menteri-menteri ke. Raja berkata, sungguhnya aku melihat 7 ekor lembu betina gemuk-gemuk, dia makan 7 ekor lembu betina lain yang kurus-kurus. Dalam tafsir Baghawi mengatakan melihat binatang ini keluar dari laut, 7 yang gemuk keluar, kemudian 7 yang kurus keluar, 7 yang kurus makan pula yang gemuk itu. Melihat pula tangkai gandum yang hijau dan tangkai gandum yang kering. Wahai bijak pandai keliling aku, takwilkanlah mimpi ni jika kamu dapat mentakwilkan mimpi. Kalau tidak, tak perlu kamu mengada-ngadakan cerita, tak perlu. Mereka menjawab, mimpi raja ini merupakan mimpi kosong. Jangan ambil peduli sangatlah, tak ada apa-apa pun. Seandainya mimpi raja ini mimpi yang benar, kami tentu dapat mengetahui tentang tafsirannya. Jadi tuan-tuan, perkataan Al-Malik yang digunakan dalam ini difahami oleh sebagian ulama sebagai salah satu bukti kemujizatan Quran dari sudut memberitahu perkara gaib, atau lebih tepat lagi bukti ketelitian Quran dalam milih kata-katanya. Gelaran yang diberikan oleh orang Mesir, demikian juga oleh Al-Quran untuk ketua negara Mesir adalah Firaun. Macam kita panggil seolah-olah macam sultan. Tapi kat sini disebut perkataan raja. Kerana penguasa tertinggi pada masa itu bukan orang Mesir asli. Mereka adalah Hyksos. Ini disebut oleh Tahrir ibn Ashur, yang memimpin Mesir di antara tahun 1900 sebelum Masihi sampai 1522 sebelum Masihi. Atau antara dinasti yang ke-13 sampai dinasti yang ke-18. Jadi kata Hyksos ini gelaran yang diberikan kepada mereka oleh penduduk Mesir sebagai penghinaan yang maknanya penggembala babi. Jadi banyaklah di sejarah mengatakan bahawa Yusuf hidup pada zaman dinasti yang ke-7 atau lebih kurang dalam 1720 sebelum Masihi. Jadi mereka ni tak menggunakan bahasa Mesir asli, tapi mereka gunakan bahasa suku mereka iaitu Khaldi, yang mirip dengan bahasa Aramia dan bahasa Arab. Jadi tempat tinggal mereka ni berdekatan dengan tempat tinggalnya Nabi-Nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Kerana itu Hyksos dan rajanya tahu sikit tentang Islam yang dibawa itu. Boleh jadi juga penggunaan Malik di sini, di samping perkara yang kita nyatakan, juga mengisyaratkan bahawa ketua negara Mesir pada zaman Nabi Yusuf itu tidak berlaku kejam. Ini antara lain yang terbukti dengan usahanya melakukan penyelidikan di atas kes Yusuf, dan dia memberi kebebasan beragama kepada masyarakatnya. Bahkan memberi jawatan penting kepada orang berlainan agama dengannya. Nanti kita akan lihat Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri besar, menteri yang berpengaruh, menteri keuangan, bertanggungjawab menjaga perbendaharaan negara dan juga logistik. Jadi perkataan ara telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, yang digunakan oleh raja ni menjelaskan mimpinya berbentuk present tense. Ara ni makna fi'il mudhari', walaupun mimpi itu telah dilihatnya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa penggunaan present tense fi'il mudhari' ini adalah mengisyaratkan, menunjukkan mimpi itu masih lagi terkenang dalam ingatannya, subur, tak luput dari ingatan. Mimpi itu kalau benar, dia akan duduk dalam fikiran kita, mungkin menghantui seseorang itu sampailah dia dapat mentakwilkannya. Dan perkataan ijaf adalah jamak daripada kata ajfa, yang diambil perkataan ajfun, iaitu yang makna lemah dan kurus. Kalau kita berkaitan dengan ibadah kurban, dilarang kita untuk mengambil lembu ataupun kambing yang bersifat demikian ajfa, kurus kering. Disuruh kita untuk mengambil binatang yang subur, yang segar, yang kuat, yang cantik. Kemudian perkataan sunbulat ni jamak dari perkataan sunbulah, tapi bentuk jamak yang digunakan ni gambarkan sedikit, dipanggil jamak qillah. Saya telah terang kepada tuan-tuan, jamak imra'atun jadi nisa, jadi niswan, jadi contohnya niswatun, niswan, nisa. Ini semua ada beza. Jamak qillah ada juga jamak kathra. Jadi sanabil jamak kathra, sunbulat jamak qillah. Jadi ini adalah penggunaan bentuk jamak yang menunjukkan kepada banyak, untuk menggambarkan betapa banyak pelipat gandaan itu. Jadi ayat ni tidak menyebut angka ketika berbicara ni tentang tangkai-tangkai yang kering itu. Para ulama menyebutnya sebagai angka 7 juga. Bahawa angka itu tak disebut kerana angka serupa telah disebut sebelumnya. Jadi perkataan adghafu ahlam ini diambil perkataan dhighsun. Dhighsun ni
Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya dinyatakan dalam tafsir jalan lain bahawa dhighthun merujuk kepada satu bentuk dahan ataupun rantai kering ataupun ranting-ranting kering. Jadi bercampur-campur. Benda yang kata dhighthun merujuk kepada qabdatu hashishin mukhtalitatin arad, dari sudut yang basah bercampur dengan yabis. Jadi maknanya al-ahlam pula jamak kepada hulum ataupun hulmun, dia merujuk kepada mimpi yang bersifat gangguan tidur. Saya telah terang kepada tuan, ru'ya berbeza daripada hulmun ataupun hulumun. Kalau hulum itu ataupun hulmun merujuk kepada mimpi yang tak ada penjelasannya, benda yang bersifat mainan tidur. Jadi bila disifatkan demikian adghathu ahlamin, datang perkataan dhighthun yang merujuk kepada ranting ataupun bahan-bahan kering. Ibaratnya kalau kita lihat pokok yang daun kering itu jatuh di padang yang ada rumput, yang ada bercampur-campur seperti itu, maka dia dikatakan oleh pembesar-besar atau cerdik pandai keliling Malik ini, keliling raja ini, bagi menunjuk kepada kinayah kepada benda yang tak benar, yang tak jelas. Jadi apa yang disebut oleh raja itu diserupakan, disamakan dengan satu himpunan yang bercampur baur yang sukar untuk dipisahkan dan tak diketahui hakikatnya. Setengah ulama mengatakan bahawa raja ni mimpi sekali saja, tapi kerana peliknya mimpi itu, maka mereka menyebutnya sebagai adghathu ahlam. Pendapat lain pula mengatakan bahawa dia mimpi lebih daripada sekali. Memang kadang-kadang ada kes orang mimpi satu benda berkali-kali, kadang dalam satu malam, semalaman dia boleh mimpi benda yang sama berulang-ulang. Jadi mimpi itu boleh jadi berhubungan satu sama lain pun boleh juga berlaku demikian. Jadi jawapan cendekiawan ataupun pakar ataupun menteri atau bijak pandai yang ada keliling raja itu ketika raja mengumpulkannya, kami tak mengetahui banyak mimpi yang bercampur baur macam tu. Kami tak mengetahui makna semua mimpi yang dimimpikan oleh tuanku. Kami hanya tahu kalau mimpi itu bersifat benar ataupun boleh kami takwilkan. Jadi ayat ni seolah-olah memberitahu kepada kita kebiasaan masyarakat pada zaman Mesir kuno dulu sangat terpesona dengan mimpi. Lebih-lebih lagi kalau mimpi itu berlaku dalam urusan-urusan penting, dalam peperangan, dalam perkahwinan. Jadi kononnya mereka ni menilai, mereka mempunyai kemahiran untuk yang dipanggil sebagai astrologi itu. Mereka mempunyai takwilan mimpi. Takwilan mimpi ini merupakan satu prospek, satu disiplin belajar yang penting di kalangan masyarakat Mesir kuno agaknya. Jadi atas dasar itu kita dapat berkata bahawa mukjizat Nabi Yusuf adalah kemampuan baginda mentakwilkan mimpi, dan benda ni selari dengan perhatian orang-orang Mesir pada waktu itu, iaitu mereka mengambil fokus khusus, penumpuan khusus terhadap perkara-perkara bersifat astrologi, melihat kepada bintang, melihat kepada ketentuan nasib itu dengan tarikh lahir dan waktu-waktu tertentu. Sedangkan Nabi Allah yang mulia ini diutuskan bawa mukjizat, selari dengan cabaran ataupun kekaguman masyarakat yang hidup pada masa itu. Jadi fenomena mimpi dan hakikatnya sebenarnya sampai sekarang masih dah jadi bahan persisihan, bahan kajian para ilmuwan. Jadi bukti-bukti tentang mimpi yang menjadi lambang pada peristiwa-peristiwa yang akan datang memang terlalu sukar untuk dihuraikan hakikatnya, walaupun memang ada kebenarannya pada setengah-setengah keadaan. Maka tuan dan hati dan dikasih Tuhan, insyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lihat apakah yang berlaku pada raja ini sebab mimpi itu gagal ditafsirkan oleh cerdik pandai kelilingnya. Barulah si fulan yang bebas, yang telah ditakwilkan mimpi oleh Nabi Yusuf dalam penjara, teringat permintaan Nabi Yusuf padanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.